Infiru. Infiru. La ilaha illallah. Bir. Infiru. La ilaha illallah. Takbir. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan Infiru akan membentangkan getah kerja kami iaitu PMS Challenger Camp, anjuran PMS dengan kerjasama situ. Tempatnya dekat Nurul Lembah Lenggong, Perak, tarikh 19 hingga 23 April 2013. Midterm. Okey, pengenalan untuk mendapatkan kelulusan dan peruntukan, sebab camp ni banyak menggunakan dana. Betul, program ni menitik beratkan tentang sasiah setiap individu yang bakal menjadi AJK dan juga mengukuhkan lagi sasiah para AJK lama. Program ni kalau diluluskan adalah program yang julung kalinya diadakan dan berinput yang bermanfaat kepada AJK PMH agar yang bakal dan sudah pun menjadi AJK ni dapat mengikut tanggungjawab ni dengan lebih bersedia, cekal dan istiqamah. Assalamualaikum. Ini merupakan objektif program kami, iaitu yang pertama, pendedahan gerak kerja ahli baru dan memperkasakan ahli lama. Yang kedua adalah melahirkan individu yang berakhlak dan berjiwa kental. Yang ketiga ialah meningkatkan tahap peningkatan ukhuwah, keakraban dan kasih sayang sesama sendiri. Seterusnya ialah membentuk AJK Persatuan Mahasiswa Hadari yang lebih berkeyakinan menghadapi cabaran-cabaran dan halangan dalam berdakwah di kampus. Kemudian ialah untuk membentuk para peserta yang berkepimpinan dan mempunyai jati diri yang tinggi. Seterusnya melahirkan para peserta yang berfikiran kreatif dan inovatif dalam memberi sumbangan kepada PMH. Seterusnya adalah tarikh dan tempat program kami, iaitu tarikh program adalah pada 19 hingga 23 April 2013, bertempat di Nur Lembah Lenggong, Perak. Terusnya saya berikan kepada untuk sasaran peserta, disasarkan dalam seramai 80 orang, termasuk 60 orang peserta yang terdiri daripada 30 ahli baru dan AJK PMH, dan 20 orang pengendali program yang terdiri daripada mantan dan senior PMH. Program ni adalah anjuran daripada Persatuan Mahasiswa Hadari dan alumni dengan kerjasama Situ Puncak Perdana. Untuk tentatif program PMH Challenge Camp, kita bermula pada 19 April 2013. Saya rasanya tak perlu jelaskan secara terperinci. Untuk tengoknya pada pukul 3 kita orang bertolak dan dijangkakan dalam masa 3 jam kita sampai di tapak camp, dan seterusnya kita ikutkan dengan aktiviti-aktiviti seperti pembahagian kumpulan, ice breaking dan lambayan mimpi. Untuk hari yang kedua, sepanjang usaha hari itu kami dipenuhkan dengan aktiviti yang dikatakan ukhuwah, yang berkaitan dengan ukhuwah. Ukhuwah yang dijalinkan antara AJK dan juga ahli yang baru untuk antara PMH. Tak perlu rasanya saya terangkan. Untuk hari yang ketiga adalah yang berkaitan dengan survival. Sepanjang hari ini adalah untuk yang berkaitan dengan
pemantapan diri dan yang berkaitan dengan aktiviti yang lasak dan memberikan satu cabaran kepada ahli-ahli AJK dan juga peserta lah dalam camp. Okey, sebelumnya untuk hari yang keempat, setelah para peserta diterapkan dengan ukhuwah dan survival, dan seterusnya para peserta diterapkan dengan pengenalan dan perjuangan dan pengorbanan. Para peserta dan juga kami memberikan masa daripada pagi sampai ke petang untuk berkaitan dengan perjuangan. Dan untuk hari terakhir adalah tidak ada apa-apa aktiviti kerana sepanjang 4 hari telah padat lah. Okey, perincian program. Tadi dah tengok ada tertib. Yang pertama, hari pertama slot ukhuwah, semut dan gula. Dia tujuannya, dia ada satu game nama dia, game tu semut dan gula. Game dia dia macam semut dan gula game dia. Matlamat dia untuk membentuk ukhuwah yang lebih rapat. Dilakukan cara peserta ni lebih elok lagi. Setiap peserta sentiasa update tahipan diri. Lepas tu dah lepas habis ni kita ada LDK lah untuk ni, nak tengok keberkesanan setiap program. Okay. Okay, lepas tu dah slot pertama, slot kedua kita ada tabir ukhuwah. Dia berbentuk macam game juga. Antara muslimin dan muslimat dia bentangkan tabir. Balik sana ada member dia, sini ada dia, dan cuba teka siapa member dia kat sana berdasarkan detail-detail yang bukan detail tentang diri dia tapi bukan disebut nama dia lah. Jadi inilah matlamat dia. Okay, seterusnya kita ada sharing is caring. Sharing is caring ialah kita berkongsi gula-gula coklat yang telah dikemam dan dipasi-pasi antara muslimin dan muslimat. Dia nak tengok lalu ke tak lalu makan, sama ada ukhuwah tu lalu tak lalu. Kita nak dera mental dia dan juga fizikal. Seterusnya hari kedua ialah ikhtiar hidup, check in jungle. Okey, yang ni macam biasa je, kita masuk hutan, kita bawa bomba mentah. Jadi program ni daripada pagi sampai ke petang lah. Dan daripada situ macam-macam program kita buat dalam hutan tu. Kita masuk, kita pecahkan pada kumpulan, bawa bomba mentah, putih tepung apa semua tu, kita buat roti dalam sana apa semua untuk survival. Lepas tu balik-baliklah ke tempat camp. Dia tujuan dia adalah untuk ahli merasa kepahitan hidup. Okey, ni mandi-manda sebab kita dah lepas masuk hutan. Lepas tu kita tengok, kita akan race siapa yang sampai dulu. Maknanya dalam hutan tu kita buat explore race lah. Dan siapa yang sampai dulu dan sampai yang lambat kita akan denda. Denda dia kita panggil slot mandi-manda. Mana denda tu kita akan redam kumpulan yang terawal sampai dan yang terlambat sampai dalam lumpur. Dekat sini kita tengoklah ukhuwah ada kat situ. Adalah dia punya perinci-perinci dia lagi dalam tu. Dalam tu dah kena cantum pula makanan. Daripada satu talam 4 orang pada satu talam 10 orang. Dan habis makan terus tidur. Mereka tidur dalam keadaan lapar-lapar sikit lah, tapi tak teruk sangat. Okay, seterusnya. Okay, ni hari terakhir, second last. Kita ada slot hari ni terus dengan perjuangan dan pengorbanan. Sebab ukhuwah, dah ada ukhuwah, kita dah ada survival, dah cukup komplit lah untuk terus pada perjuangan dan pengorbanan. Dia adalah jihad fisabilillah. Kita spreadkan kumpulan. Kita suruh peserta bina panji dan slogan apa semua untuk create satu tim Islam. Create lah satu apa slogan untuk menegakkan Islam lah contohnya. Dan dalam masa yang sama, PSC akan merampas panji tersebut untuk mengisytiharkan perang. Jadi bila dah berlaku macam tu, dia akan berlaku perang. Perang dia adalah untuk bukan menyelamat, mengambil kembali panji-panji tersebut. Hanya untuk staff di ATM, untuk pelajar tak ada had. Jadi berkenaan tempat. okey. Yang untuk kalau tempat yang
yang dekat sikit tak ada. Kenapa nak pilih jauh juga lah? Kenapa nak pilih yang Kalau dalam tu? okey macam ni, kami ambil daripada apa yang dah berlaku sebelum ni. Pilih tempat jauh dulu baru pilih tempat dekat. Tempat dekat adalah sebagai backup plan kat kawasan Selangor ni lah, kat area sini, area Uduyau. Jadi kami target nak pergi jauh dulu supaya tempat tu rasa terasing. Dia rasa orang betul-betul jauh daripada orang. Dan kalau contoh kata tak boleh tempat tu, barulah akan pilih tempat-tempat yang seperti dekat kawasan Selangor. Okay. Untuk pengetahuan kedudukan jugalah. Sebenarnya tempat ni penting juga sebab tentu SCP akan bertanya macam tu lah. Dia kenapa relevan di tempat ni, kenapa nak buat jauh, kenapa tak nak buat dekat. Itu kita macam saudara Rashid tadi, kita kena pertahankan kenapa tempat kita kena pilih macam tu. Kalau boleh ada proof yang betul-betul kuat lah. Oh, yang SCP akan luluskan. Sama juga macam program ni. Patut kita orang nak buat Pulau Bangkok. Jadi SCP bantah balik kenapa nak buat Pulau Bangkok pasal tempat dekat ada kan. Jadi kita tak ada proof yang kuat. Jadi terpaksa buat sini lah. Ataupun mungkin ada kesilapan teknikal juga macam Zai cakap lah. Itu salah satunya lah. Yang pentingnya tempat tu sesuai dengan tentatif dan kenapa nak buat situ. Okey, itu saja. Ni last je nak tanya je lah. Untuk camp ni, maksudnya AJK lama dah bakal AJK lah. Okey, berdasarkan yang anda letak tu lah, AJK lama 30 orang, bakal AJK 30 orang. Berdasarkan pemahaman kami lah, bila kedua AJK itu digabungkan, akan menghasilkan 60 orang AJK. Adakah itu sesuatu yang relevan 60 orang AJK untuk satu PMH? Ni semua soalan sebabnya macam benda ni kan menimbulkan kekeliruan dan mungkin akan ditanya oleh CP lah. Maksudnya kalau kami tengok pun kami macam gagak blur lah, AJK lama, AJK baru, bakal AJK, sebab benda tu tak diterangkan secara jelas lah. Itu saja. Okay. Tengok balik pada objektif. Yang objektif plus sekali kan tak sebut. Okey, ada ni, melahirkan para peserta berfikir kreatif dan inovatif. Boleh tunjukkan tak mana satu yang mencapai objektif ni? Ni tak buka tu. Tak, yang dia buka. Okay. Tadi kata ada modul perang kan? Perang macam mana tu? Perang fizikal? Melibatkan ni? Ada pistol? Oh tak. Okay, kita pakai buta sekarang. Handball? Macam tak fair je. Okay. Alright, dan last sekali, anda tengok belanjawan tadi sampai 15,000 lebih. Macam mana nak fight dengan HCP ni? Apa alasan nanti? Sebab yang tu dalam package yang lebih keluar dari sana tu dia lari 4 malam. 4 malam sampai pada 160 orang dan betul ni akan jatuh seorang 35,000 untuk sehari. Jadi kita adalah akan ukur sebab itu kita perlu package satu kali pada 90. Kalau kita balik, kalau balik pada sehari 25,000.
Okay, itu daripada segi orang luar. Kalau alasan untuk program itu sendiri, itu tadi dari sudut tempat. Kalau alasan dari segi program, mana satu nak sebut? Mana satu hujah yang nak dibagi? Boleh tolong juga ahli tadi. Okey, tadi tak faham soalan. Tadi siapa nama? Rashid bagi tahu alasan dia kenapa 15,000 sebab tempat. Okey, tempat memang kita tak boleh nak diskaun, kita tak boleh nak jangka lah. Tapi hujah yang lain selain daripada tempat, contohnya game ke. Anda nak dengar hujah selain daripada tempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Junullah. Remaknya begini. Kami Junullah. Hari ini kawan-kawan kami akan bentangkan projek sulung kami, Aktiviti Convention Persatuan Islam PTA. Anjuran Persatuan Mahasiswa Hadari PMH UiTM Puncak Perdana. Tempat berlangsung di UiTM Puncak Alam, Selangor. Harinya 19, 20 dan 21 April 2013. Sebagai pendahuluan, PMH Puncak Perdana berpendapat ukhuwah antara mahasiswa, terutamanya antara Persatuan Islam, agak kurang memerasakan. Justru itu kami sebagai AJK penggerak terpanggil untuk menganjurkan satu aktiviti berbentuk kerohanian, iaitu program yang menggabungkan Persatuan Islam Universiti dalam usaha mengeratkan ukhuwah antara pimpinan Persatuan Universiti. Objektif yang terdapat dalam projek kami ini, yang pertama, dapat meningkatkan tahap ikatan ukhuwah antara pemimpin. Yang kedua, memberi kesedaran tentang tanggungjawab dan peranan sebagai penggerak Persatuan Islam. Yang ketiga, memupuk kemahiran insaniah dalam kalangan wakil pemimpin. Keempat, boleh berkongsi idea, ilmu dan pengetahuan antara Persatuan Islam. Yang kelima, melahirkan pimpinan yang berdaya saing dan pimpinan yang unggul. Terusnya saya serahkan kepada tarikh dan tempat untuk program ni adalah 19, 20 dan 1 April 2011 dan bertempat di UiTM Kampus Puncak Perdana. UiTM Kampus Puncak Alam. Sasaran kita adalah 10 orang wakil pimpinan setiap Persatuan Islam PTA, iaitu UiTM Puncak Perdana, UiTM Puncak Alam, UiTM Puncak Alam, UKM, UM, UPNM, USIN, UIA, UPM dan UPSI. Tentatif program hari pertama 9 hingga 11 pendaftaran. Makan tengah hari solat subuh sampai 11 malam, minum malam dan bersurai. Hari kedua start daripada 4.30 pagi hingga 5.30 pagi, jamu lain. Penam, solat subuh, tazkirah dan bacaan makturat. 8 hingga 8.30 sarapan, exploris.
12 sampai 1.30 hikmat diri Bangga Tengah Hari. 1.30 sampai pukul 2 solat zuhur. 2.30 4.30 aktiviti kepimpinan. Okey, lepas tu break solat asar dan petang. 5.30 sampai 6.30 LDK aktiviti kepimpinan. And then 6.30 sampai pukul 7 makan malam dan hikmat diri. Solat maghrib, solat isyak dan aktiviti Islamik. Hari ketiga start dengan mulai pada pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Solat subuh dan baca amal surat. Makan pagi dan 6.30 hingga 10.30 pagi debat perdana. 10.30 hingga 12 penilaian, penyampaian dan penutup. 10.30 surat. Selanjutnya saya serahkan kepada Okey, kaedah pengendalian. Yang pertama, aktiviti bicara kampus. Nama program ni Impak Suara Mahasiswa, iaitu isu yang akan diutarakan, membincangkan tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam kampus. LDK iaitu aktiviti kepimpinan, perbincangan dan pengutaraan pendapat berdasarkan slot penceramah kepimpinan. Yang tiga, malam tautan ukhuwah, persembahan peserta mengikut kreativiti mereka. Malam tautan ukhuwah ni yang ada yang dalam senarai aktiviti tadi yang tulis teater muzik Islamik ya. Belanjawan serahkan pada bendahari. Assalamualaikum. Saya sebagai bendahari akan bentangkan tentang belanjawan. Untuk elang makanan total sebanyak 3,720. Ni termasuklah minum pagi sebanyak RM3 untuk satu orang dan darab 100 peserta untuk 2 hari. Seterusnya makan tengah hari sebanyak RM6 darab 100 peserta dan untuk 3 hari. Seterusnya makan malam RM6 darab 100 peserta untuk 2 hari. Seterusnya VIP sebanyak 12 orang. Untuk satu VIP tu sebanyak RM10. Okey. Seterusnya untuk publicity, banner sebanyak RM250, gambar dan laporan sebanyak 50 dan total sebanyak RM300. Untuk honorarium sebanyak RM600, untuk ceramah kepimpinan sebanyak 300 dan tazkirah maghrib serta subuh. Seterusnya untuk percetakan, kami sediakan name tag untuk peserta sebanyak RM2.50 kali 100 peserta dan total sebanyak 250. Untuk peralatan, fail, pen dan buku RM2 darab 100 peserta dan total sebanyak RM200. Untuk backdrop sebanyak RM200. Dan yang terakhir ialah hadiah aktiviti persatuan untuk Explorers sebanyak RM450 dan malam tautan ukhuwah sebanyak RM450, total sebanyak 900. Dan untuk total semua belanjawan adalah sebanyak RM6,170. Seterusnya ialah penarai ahli jawatan kuasa. Penasihat ialah Ustaz Muhammad Azlan bin Madris. Pengarah program Muhammad Azmi Zakwan. Timbalan pengarah saya Nur Haniza binti Omar. Setiausaha Fatimah Langkir. Bendahari Nur Hashimah Hussein. Biro makanan Nazatul Adilah. Biro teknikal Nur Faizah. Biro Pengangkutan Aina Zaki. Biro protokol dan pendaftaran Ali bin Abu.
Biro Publicity Afika Zubir, Biro Program Siti Nurhaliza binti Tajudin, Biro Cenderahati Mawi bin Roslan, Biro Keselamatan dan Kebajikan Seman bin Abu Bakar. Dan senarai semak ialah surat jemputan untuk universiti dan juga penceramah, surat permohonan PAS, surat permohonan penempatan, surat permohonan menjalankan aktiviti, borang honorarium banyak 2 borang, surat permohonan air mineral kepada PNC, tambahan PA system atau lecturer hall dan lecturer hall, master plan and backup plan, borang pendaftaran, file processor, tempahan makanan, tempahan first aid, permohonan kebenaran untuk mengeluarkan surat dari PNC. Kongregasi Persatuan Islam ATTA ini berharap dapat mencapai objektif yang telah digariskan dan dapat memberi faedah serta input yang berguna kepada semua warga yang terlibat. Okay, untuk the next presenter ialah grup Mujahidin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, terima kasih kami. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, ini pula kami dari Mujahidin akan membentangkan sedikit ketah kerja program yang dibagi nama Transformasi Islam. Tarikh pada 4 hingga 5 Mei 2013. Tempat sekitar Kolej Jasmine Puncak Bernam. Maknanya semua gunalah Futsal Court, JSG untuk that. Dan buat program ini julung kali ini anjurkan oleh peserta sehari-hari mengikut perancangan. Kami akan mengadakan program Transformasi Islam ini selama 2 hari, iaitu pada 4 hingga 5 Mei 2013 bertempat di pekarangan Kolej Jasmine. Program ini merangkumi beberapa aktiviti yang boleh disertai oleh pelajar-pelajar Kolej Jasmine. Objektif menunjukkan bahawa Islam itu bersifat sumur dan fleksibel. Maknanya bila kita buat macam contoh suka-sukan, kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Contohnya bila solat zuhur, kita solat di situ, kita guna seluar panjang, kita bermain. Yang kedua, mengasah bakat pelajar berdasarkan syariat Islam, dan mengeratkan ukhuwah antara semua pelajar Puncak Bernam. Yang keempat, melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dari sudut akademik, malah dari sudut agama dan sosial. Tarikh dan masa 4 hingga 5 Mei 2013, 8.30 pagi hingga 9 malam.
Tempat organize kita kawasan Kolej Tasmin, kampus UiTM Puncak Perdana. Kumpulan sasaran kami ialah mengasaskan 20 orang mahasiswa UiTM Puncak Perdana. Yang mengelilingi aktiviti sukan boleh disertai oleh pelajar yang jarang turun bersukan dan berasal di kawasan Puncak Perdana. Okey, lain. Siapa? Assalamualaikum. Intensiti program kami pada 4 Mei, hari Sabtu iaitu hari pertama, 8.30 pagi pendaftaran pelajar. 9 pagi acara futsal dan netball bermula. 12.30 hari rehat dan khidmat diri. 1.30 hari solat zuhur di court, maksudnya solat zuhur beramai-ramai di tempat futsal. 2 petang sambung semula perlawanan futsal dan netball. 4.30 petang solat asar. 9 malam ceramah agama daripada Ustaz Kazim Alias yang bertajuk Islam Contemporary. Pada hari kedua 5 Mei 2013 pada jam 10 pagi, submission kertas-kertas pertandingan iaitu pertandingan seni had, menjawikan artikel. 1.30 petang solat zuhur. 2 petang suara bersama. 8.30 malam solat isyak berjemaah. 9 malam kasidah dari kumpulan Al-Maulid, persembahan kasidah. 11 malam penyampaian hadiah dan majlis penutup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya meneruskan tentang perincian program, ingin saya perbetulkan sebentar tadi kami seminggu sebelum kami melakukan program ini, kami telah pun membuat publicity, dan di dalam publicity itu kami telah memberitahu kepada peserta-peserta iaitu pelajar-pelajar Kolej Jasmine bahawa kami telah mengadakan pertandingan selihat dan juga menjawikan artikel. Bermaksud mereka boleh mendapatkan borang penyertaan daripada kami, dan kami beri masa kepada mereka untuk membuatlah pertandingan tersebut, dan pada tarikh 5 Mei tersebut mereka harus menghantarlah pertandingan tersebutlah. Okey, berikut adalah perincian program untuk futsal. Acara futsal dilakukan untuk lelaki yang terbahagi kepada 6 kumpulan. Acara akan berlangsung di gelanggang futsal Puncak Perdana lah. Okey, seterusnya adalah netball. Netball akan berlangsung di gelanggang netball, terbahagi kepada 4 kumpulan yang terdiri daripada perempuan. Saya akan teruskan belanjawan bagi program ini. Untuk hari pertama, sarapan ini untuk pelajar. RM RM3 darab 100 orang sama dengan RM300. 100 orang tu anggaran kami lah, seramai 100 orang pelajar akan menyertai program ini. Lepas tu ada makan tengah hari, bajet kita RM6 darab dengan 100 orang RM600. Makan malam bagi aktiviti pada waktu malam RM RM6 untuk 40 orang akan 240. Dan untuk VIP RM10 darab dengan 5 orang VIP yang kami jemput, jadinya RM50. Maaf untuk hari kedua korang lupa letak kat slide, tapi rasanya kat borang sini korang ada isi. Untuk makan tengah hari RM6 darab dengan 100 orang peserta, persamaan RM600. Untuk makan malam RM6 darab dengan 32, sama dengan 152. Untuk VIP, kami menjemput seorang VIP itu ramah, total dia RM10 saja. Selain itu kami telah buat belanjawan untuk hadiah. Piala pusingan RM450, dan hadiah bagi pertandingan-pertandingan yang kami ajukan ialah RM225, dan backdrop untuk sesetengah program yang akan kami jalankan. Itu saja belanjawan. Bagi ahli jawatan kuasa,
Penasihat ialah Ustaz Muhammad Azlan bin Ahmad Arif. Pengarah Muhammad Nazrin bin Nazar Ali. Timbalan pengarah Zafira binti Muhammad. Ketua Siti Nur Salwa binti Salim Fahori. Bendahari Nurul Syahira binti Mat Saleh. Biro Program Mazlan bin Ahmad. Biro Publicity Khairul bin Wan Muda. Biro Protokol Abdul Rashid bin Hairi. Biro Makanan Wan Nurliana binti Wan Abdullah. Biro Teknikal Siti Farhana binti Muhammad Sukirat. Biro Cenderahati Nuhuda binti Abdul Rahim. Biro Tugas-Tugas Khas Siti Hunaini binti Romli. Sebagai penutup, diharapkan program ini mendapat lulusan dan sokongan penuh daripada pihak HEP UiTM. Secara keseluruhannya, program ini dapat memberi banyak kebaikan kepada para pelajar di Kolej Jasmine. Segala kerjasama daripada pihak HEP kami dahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan serta keredaannya. Okey, ini senarai semak bagi program kami. Surat pemberitahuan dan permohonan, surat jemputan artis dan VIP, borang pendahuluan, borang permohonan kupon aktiviti, borang permohonan penggunaan kemudahan pelajar atau peralatan seperti PA sistem dan ruang kemudahan, borang pinjaman bawa keluar peralatan LCD dan projector, borang pinjaman peralatan first aid, borang permohonan pendahuluan pelbagai dan borang permohonan fasiliti. Ya, terima kasih Dr. Tania. Akan kerja Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu kami daripada Kelantan akan memperintahkan cadangan kertas diri kami, iaitu intro haji, pendedahan awal secara praktikal kepada pelajar. Okey, intro haji diramalkan akan diadakan pada 10 Mei 2013 bertempat di Surau Al-Ikram, UiTM Puncak Perdana, masa 5 pagi, 8 pagi hingga 5 petang, Anjuran Persatuan Mahasiswa Hadari UiTM Puncak Perdana dengan media sama situ, dengan media sama situ. Alright, next. Pendahuluan. Okey, program ini berlangsung selama sehari, iaitu pada waktu 8 AM hingga 5 petang. Program diisi dengan 2 slot ceramah dan 1 slot bengkel amali. Tujuan diadakan untuk mendekatkan dan mendedahkan para pelajar tentang rukun-rukun haji secara teori dan praktikal. And for your information, this is not a kursus. This is just secara kemudahan di madrasah itu untuk pengenalan tentang teori dan sistem praktikal secara amali sahaja. Bukan berkaitan dengan sejarah atau apa. Okay, next. Okay, objektif kami. Objektif intro haji. Meningkatkan pemahaman pelajar tentang rukun haji. Yang kedua, memberi pendedahan awal cara menunaikan haji secara praktikal. Ketiga, menanam keinginan dalam diri pelajar untuk pergi menunaikan haji. Keempat, mengisi masa lapang pelajar dengan program yang ilmiah dan bermanfaat. Dan yang kelima, membantu dalam perancangan awal dari segi kewangan pelajar bagi menunaikan haji pada masa akan datang, insyaAllah. Right, next. Okey, tarikh dan tempat bertempat di Surau Al-Ikram, UiTM Puncak Perdana, insyaAllah pada 10 hari bulan Mei 2013 pada jam 8 petang hingga 5. Okey, sasaran peserta kami. Okey, peserta seramai 80 orang, terdiri daripada kalangan pelajar siswa dan siswi UiTM Puncak Perdana. Di mana kami akan senarai sekali untuk buka senarai untuk student apply. Incentive program. Okey, saya serahkan kepada Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam intro haji ini kami membuat tiga slot. Okay, yang pertama adalah sesi pengenalan tentang rukun-rukun haji oleh penceramah jabatan. Okey, sebelum tu kami menjemput 2 penceramah untuk tiga slot ini.
Untuk yang kedua, penceramah akan menceritakan tentang pengalaman semasa beliau menunaikan haji dan umrah. Dan untuk sesi ketiga, kita menyebut yang sekali lagi untuk dari penceramah yang pertama tadi untuk menunjukkan amali rukun haji. Okay. Okey, intro haji ini akan dijalankan dalam bentuk ceramah dan juga bengkel. Bengkel pada sebelah petang lepas kita mendengar ceramah pada slot yang pertama. Ini adalah perincian program seperti yang diwar-warkan sebentar tadi. Okay, saya serahkan kepada kita pada hari. Actually, pengarah projek kita adalah Encik Anwar dan saya sebagai kepala. So, kita akan isi tadi. Okay, teruskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah anggaran perbelanjaan yang kami anggarkan berjumlah sebanyak 1,000 lebih lah. Tak ingat. Tadi kami dah kira tapi 1,350. Sebab dia cuma berlangsung selama sehari dari jam 8 hingga jam 5 petang. So kami hanya akan menyediakan minum pagi, makan tengah hari dan jamuan makanan VIP. Tapi publicity, untuk belanjawan publicity juga akan terlibat sama. Untuk minum pagi, anggaran untuk setiap seorang ialah RM3. Peserta seramai 80 orang. Jadi secara jumlah keseluruhannya iaitu RM240. Makan tengah hari, satu peserta sebanyak RM6. Secara keseluruhan RM480. Jamuan makan VIP seramai 19 orang VIP kami akan undang, termasuklah penceramah, pengetua, penasihat persatuan kita dan ejek-ejek yang terlibat. Seseorang VIP akan menggunakan RM10 sebagai tanggungan untuk makan lah. Secara keseluruhannya 190. Publicity, kami menggunakan kain rentang dan kami memberi honorarium kepada penceramah. Kain rentang sebanyak 200 dan honorarium 2 penceramah 120 untuk seorang, jadi 240. Secara keseluruhannya perbelanjaan sebanyak 1,350. Itu saja. Okay, saya serahkan kepada pengarah dan juga proses kepada Ida. Okay, seterusnya ahli jawatankuasa kami, penaung semestinya Ustaz Azlan, pengarah Muhammad Anwar, timbalan pengarah Siti Syuraiza, Setiausaha Emilia Zakia, dan bendahari Yumni. Bagi Biro Program Fatimah Syarha dan Ebi Abadi, Biro Protokol Nolida dan Adi Putra, Biro Makanan Abdul Hadi dan Hasan Albana, Biro Promosi Muhammad Azhar dan Heliza Hilmi, Biro TTK Rosita Cik Wan dan Siti Haliza, Biro Teknikal Ashraf Muslim dan Riza Omar. Okey, untuk intro haji, harap dapat lulusan daripada SCP insyaAllah, dan harap program ini dapat mencapai objektif yang telah digariskan, dan harapan dan terima kasih. Okey, selain itu kita akan menyatakan serai semak kepada, kita serahkan kepada bagi senarai semak untuk setiausaha. Surat yang diperlukan yang pertama adalah surat jemputan kepada penceramah, yang 2 orang penceramah kita panggil tu. Lepas tu surat jemputan kepada pengatua kolej Tuan Haji. Kemudian surat jemputan kepada penasihat persatuan Ustaz Azlan. Dan seterusnya borang yang akan diperlukan dalam untuk menjayakan aktiviti program ini adalah
adalah borang permohonan penggunaan kemudahan pelajar berlatan seperti LCD semua lah. Lepas tu borang pinjaman peralatan perubatan first aid, borang honorer kepada dua penceramah yang kita jemput, dan borang permohonan kupon aktiviti. Terima kasih. Ini kita serahkan balik kepada mikrofon Ida untuk menerangkan tentang tugasan dan penyebab dari setiap biro dalam pelibatan kita punya infrastruktur. Ya, untuk tugasan yang perlu dibuat oleh setiap biro, yang pertama pengarah program, dia perlu memastikan surat kelulusan program tu telah ada. Lepas tu dia kena bahagi dan jelas tugas kepada setiap biro. Dia kena terangkanlah semua step yang perlu dilakukan oleh setiap biro. Seterusnya, timbalan pengarah program. Dia perlu mendapatkan salinan surat kelulusan dan dia membantu pengarah program tu. Sebab timbalan pengarah program kan dapat membantu pengarah program lah. So, seterusnya setiausaha. Setiausaha perlu mengurus surat menyurat dan segala dokumen dan mencatat aktiviti program. Bendahari mengurus kewangan dan mengumpul segala resit yang berkaitan. Bagi biro makanan, dia perlu menyediakan makanan untuk VIP dan peserta. Biro teknikal menyediakan peralatan multimedia dan setup teknikal semasa program. Biro program menyediakan master plan, memastikan kelancaran semasa program berlangsung. Biro protokol berurusan dengan penceramah, dia perlu menyediakan borang honorer. Seterusnya, biro publicity. Dia perlu menggantung banner dan poster, tempah banner dan poster dan mewawarkan program yang akan dilakukan itu. Seterusnya, biro TTK. Biro TTK perlu menempah kupon aktiviti pelajar, menangkap gambar semacam aktiviti dan mengedarkan kupon kepada peserta setelah selesai program itu. Antara